Okay. Okay, hari ni kita akan share tentang topik serat. Okay, ataupun bahasa mudah dia fiber. Sama je, serat, fiber, sayur, buah, kan? Selalu kita sebut kan? Okay. Cuma kenapa kita tak ambil cakna? Sebab kita tak tahu apa pentingnya ambil serat ni. Penting sangat ke? Ataupun coach saja-saja je nak takutkan kita. Macam tu kan? Okay, sebenarnya kita kena ambil tahu. Okay, dia sangat penting untuk kesihatan. Nanti saya share tau. Okay. Kesihatan seperti penghadaman dan pembuangan toksin. Ya, banyak dalam badan kita. Kalau saya umur 42 tahun, berpuluh tahun toksin masuk dalam badan. Ada kat sini. Ataupun tak ada langsung toksin dalam badan kita. Tak ada Memang zaman sekarang ni kita banyak sangat terdedah dengan toksin. Udara kita pun dah tercemar. So, kita perlukan sesuatu untuk buang benda asing dalam badan kita tu. Okey, jom. Tengok. Soalan ni. Ni yang selalu sangat bila berjumpa dengan coach, selalu tanya, ada yang dah minum air cukup? Rasa dah makan buah dan sayur? Banyak coach. Saya memang makan buah, makan sayur. Okay? Tapi tak boleh juga buang air besar. Okay? Sekejap ada call. Okey, minta maaf ada gangguan pula. Okey, ni saya ulang balik. Pernah tak dengar ataupun pernah tak you all alami makan buah, makan sayur tapi tak boleh nak buang air besar? Okey, hari-hari tak boleh buang air besar. Sepatutnya hari-hari buang air besar. Sebab apa? Hari-hari kita makan. Masuk hari-hari, keluar tak boleh hari-hari. Walaupun dah cukup air, walaupun dah makan buah sayur. Kan selalu berlaku kan? So itu kita panggil apa? Sembelit ataupun tak lawas. Nanti kita tengok apa sebab dia. Okay, so first sekali, fahamkan serat tu apa? Okay, serat ni ialah makanan yang dia dapat daripada tumbuh-tumbuhan, okay, macam sayur, buah, bijirin, kacang. Okay, dan serat ni dia tak dapat dicerna. Okay, sebab tu dia boleh bantu. Kata kalau kita ambil pengambilan serat yang cukup, ingat yang cukup. Dia bantu untuk jaga sistem pencernaan kita. Okay. Kata kalau tengok dia kata kat sini berbeza dengan karbohidrat yang kompleks yang lain, okay? Serat tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Jadi, apa jadi kalau dia tak dapat dicerna, okay? Sebahagian besarnya yang tanpa dicerna akan melepasi usus kecil jadi najis. Okay, jadi yang diserap tu tak banyak mana pun, banyak keluar jadi najis je. Sebab tu kita kena ambil tahu apa benda yang kita makan. Okay, nombor 1. Okay, serat ni, yang ini yang saya cakap ni, bila kita tahu dia punya kepentingan dia, baru kita ambil berat. Okay, serat ni sangat penting untuk buang toksin dalam badan. Okay, melalui najis lah. Okay, yang kedua, dia serat semula jadi yang ada dalam sayuran, buah, bijirin dan oat. Nanti saya share banyak mana yang kita kena makan. Okay. Lepas tu antara fungsi fiber ni, kan, serat tu samalah dengan fiber kan. Antara fungsi fiber ni dia melancarkan sistem penghadaman. Okay. Dia lancarkan lagi. Macam dekat dalam usus kita dia ada satu penyapu, satu berus yang dia akan sapu usus kita tu. Sebab tu kalau buang air besar tu rasa sangat-sangat selesa. Kalau susah sangat muka macam meneran tu, maksudnya serat tak cukup lah tu. Okay? Okay, jadi kita kena makan banyak mana? Ni yang kena tahu tu. Yang tadi isu awal tadi kan, dah makan tapi kenapa tak boleh buang air besar juga? Kena makan banyak mana? 5 ke 7 hidangan sayur ataupun buah sehari. Okay? 5 hingga 7 hidangan, bukannya 5 keping sayur. Okay? Bukan. Okay? So, baru kita dapat
25 gram serat satu hari. Take note satu hari kena 25 gram serat. Jadi sekarang ni macam mana nak makan 5 ke 7 hidangan tu? Okay. Dah lah tak susah nak makan sayur. Nak makan pula 5 ke 7 hidangan. Okay. Memang cabaran kita nak cukupkan keperluan serat pada badan. Ini pun berlaku pada saya, berlaku juga pada hos-hos yang lain. Kita sangat susah, sangat cabaran untuk makan serat yang cukup. Sebab apa? Okay, satu, susah nak dapat. Okay, agak mahal juga. Yang kedua, yang ketiga, kalori. Ambil banyak, kalori lebih. Sekarang naik pula berat badan. Sebab tu ada orang diet makan sayur tapi tak turun-turun berat dia. Sebab dia tak faham. Dia tak faham konsep kalori. Okay? Masuk selalu kelak kecoh. Nanti ada banyak topik kita akan share. Okay? Nampak kalori lebih, naik berat. Dan tak sesuai. Diet makan sayur ni serius saya kata. Memang tak sesuai. Sebab apa? Makanan kita tak seimbang. Dulu belajar tak dekat sekolah kan? Saya tak ingat sains. Darjah berapa? Rasa darjah 4 kot. Ada belajar piramid makanan seimbang. Kan? Kita mesti ada karbo, protein, fiber. Okay? Tapi kalau kita banyak makan sayur je, protein kat mana? Kan? Nanti turun berat. Okay, dapat berat idea. Tapi badan macam orang tua. Macam tu. Lepas tu kesihatan belum tentu lagi. Okay, so pastikan kita makan ikut portion yang betul. Okay, ni yang saya cakap. Saya stop share dululah. Sekejap saya tunjuk yang ini Okay. Saya cakap yang mudah lah. Okay, satu, saya ulang balik Okay, serat ataupun fiber ni adalah bahagian tumbuhan yang tak boleh dihadam. Ingat yang tak boleh dihadam. Lepas tu, serat ni dia memang bagi kesan pada proses pembuangan air besar. Nombor satu, sebab tu dia boleh bantu orang yang masalah sembelit macam saya. Ada juga dalam ni yang masalah sembelit. Tapi takkanlah dia nak share dekat orang ramai kan? Buat status besar-besar, saya hari-hari sembelit. Taklah kan. Sebab tu kita boleh share ilmu yang kita belajar ni, share dekat diorang. Share sikit dalam status. Sekurang-kurangnya apa yang kita kongsi ni boleh bantu orang lain. Okay, lepas tu, selain daripada dia bantu proses buang air besar, dia bantu kita punya paras kolesterol. Ini memang terbukti sebab saya Alhamdulillah 5 tahun jadi coach ni memang ramai yang ada cabaran kolesterol. Jadi kita bantu, kita ajar tentang kepentingan serat. Okay? Dan ada dah yang clear dia punya kolesterol. Okay? Selain daripada kolesterol paling jadi isu besar sekarang rakyat Malaysia ialah paras gula yang selalu naik kan. Orang senang cakap orang diabetes lah kan. Orang diabetes ni dia jaga sangat makan dia takut nak makan, takut paras gula dia naik. Dan ada orang kalau kita tanya, saya tak ada diabetes coach. Okay, saya kata pergi cek doktor tak? Tak, takut. Nampak? Tapi kalau kita tengok cara dia makan, okay, dan juga keadaan tubuh dia tu, dia ni memang ada tanda-tanda diabetes. Tapi takut nak pergi cek. Jadi dia cakap dia tak ada diabetes lah. Sedar-sedar nanti kaki semua dah rosak kan, dah rosak kat dalam. So sebab tu okay, siapa yang takut nak pergi ke klinik, takut nak makan ubat lah apa-apa kan, okay, you betulkan balik pemakanan, banyakkan balik ambil serat. Sangat penting Kalau dekat sini kita ada yang boleh share testimoni macam mana macam mana serat boleh bantu kawal paras gula dia. Ada tak? Mungkin coach kat sini yang ada dia punya coachee dia memang sangat pentingkan pengambilan serat, fiber untuk kawal paras gula. Adakah yang nak share? Sebab saya tak nampak coachee saya dalam ni. Okay? Tapi pengalaman saya memang ada memang ada dah. Yang dah tinggal ubat pun dah ada dah.
selagi doktor cakap jangan tinggal ubat, you all janganlah tinggal ubat tu. Okey, betulkan je pemakanan, follow je cakap coach, follow je meal plan yang coach bagi. Okey, bila dah sihat, okey, sampai doktor cakap tak perlu dah. Paras gula awak dah okey, kolesterol awak dah okey, tak perlu nak ambil ubat. Barulah stop. Okey, buat masa ni follow dulu. Jom kita tengok, okey, kepada yang ada cabaran nak makan fiber nak makan serat banyak, nak makan sayur banyak, kan tak suka makan sayur. Okey, jom kita tengok. Orang yang diet makan orange je. Sebayangkan satu biji orange tu, okey, bukan semua tu ada serat, bukan semua. Okey, satu biji orange tu serat dia 2 gram je, 2.6. Okay, jadi kita kan tadi tubuh perlu 25 gram serat kan. Jadi nak dapat 25 kena berapa? 10 biji orange satu hari baru cukup. Habis orange tu tak ada kalori. Kalori pula. Kalau makan 10 biji orange, kan? Kalori dah dekat berapa? Dekat 1000 guys. Apa jadi? Naiklah berat badan. Okay? Okay, tengok pisang. Pisang kena 15 biji. Ini yang kita highlight tulisan merah ni untuk capai 25 ke 30 gram sehari ikut keperluan tubuh kita. Okay? Kalau apple 10 biji, buah kiwi 25 biji. Okay? Sebab itu saya, okay, dan ramai coach kat sini, kita ambil mix fiber Herbalife. Sebab apa? Satu sudu dia, kita terus dapat 5 gram serat. Dan kita nak cukupkan 30, minimum kita ambil dalam 6 gram. 6 gram pula. Ambil 6 sudu. Tapi biasa macam saya pun saya ambil satu hari dalam 2 ke 3 sudu. Okay, sebab apa? Saya makan lagi buah, makan juga sayur. Okay? Ini kata kalau you all travel. Kan? Travel, tak ada buah, tak ada sayur. Tapi kita dah belajar hari ni kepentingan serat. Hari-hari kena membuang. Kan? Sebab hari-hari masuk, hari-hari makan, tapi kalau hari-hari tak keluar, something wrong dalam usus kita. Jadi, bawa je mix fiber, you all makan je fiber. Okay, fiber ni senang je nak bancur dengan air ke. Kalau anak saya dia ratah macam tu je. Okay? Sangat bagus. Okay, tengok ni, kelebihan serat ni. Apa yang lebih, apa yang power sangat serat kita ni. Okay, satu memang untuk pembuangan. Okay. Yang lain tu, ni orang selalu duk cakap gemuk air lah apa kan. Sebab apa? Air dengan lemak tu dia share tempat yang sama. Jadi nak buang, tak suka yang lemak tu, kita kena tambahkan lagi fiber. Okay? Nak kurangkan gemuk air. Ni yang saya cakap tadi, macam mana dia boleh kawal diabetes seseorang. Sebab dia slow down ras gula dalam darah kita. Dan sebab tu kita makan rasa kenyang lagi lama. Kalau rasa lapar, ambil je fiber, makan. Tengok macam mana. Rasa tau, kenyang. Okay? Lepas tu dia bantu kawal kolesterol. Macam coach saya, okay, dia tak masuk hari ni. Kalau tidak saya nak minta dia share kan. Dia macam mana. Dia seorang yang sportman, tapi kalau kita tengok, sihatlah. Sebenarnya paras kolesterol dia tinggi. So saya kata dia lepas you bersenam, you buat apa? Makan kan? Makan pula yang tak cukup zat. Bukan makanan itu tak sihat. Sihat yang dia makan tu. Cuma tak cukup. Tak cukup zat. Sebab tu kita bantu. Okay? Dan paling penting sekali buang toksin dalam badan. Toksin ni bahasa mudah dia racun. Sebut sains memang toksin. Macam best dia sebut kan. Toksin. Sebenarnya racun. Racun tu datang pada mana? Cek makanan kita. Okay, so apa jadi nampak ni? Kalau hari-hari tak membuang, tu yang berkona-kona tu ialah usus. Okay, so usus kita sangat panjang. Okay, sangat panjang. Okay. Jadi biasa kita makan tengok satu benda tu, walaupun kita tahu tak sihat, tapi kita makan sebab apa? Kita nak sedap dekat sini. Kan, dekat tekak ni je, sikit ni je yang kita nak sedapnya. Tapi bila dia masuk dalam tubuh kita, dia akan merosakkan seluruh badan kita. Okay, so apa jadi? Kita tengok usus. Okay. Ni usus saya dululah sebab saya sembelit. Okay. So sangat-sangat kotor, tak sihat. Sedangkan usus ni lah pintu kesihatan seseorang. Ingat
Kalau kita nak sihat, kita mesti bermula dengan kesihatan usus. Sebab tu kalau orang yang dekat kelab, kita akan mulakan dengan langkah 1, aloe vera kan. Jadi bila kita usus yang sihat, tengok apa jadi. Cantik kan? Dah tak ada dah muka-muka alien tu. Okey, ni yang saya cakap ni, selain daripada kalori dia rendah, tengok ni. Dia mixed fiber Herbalife ni dia tingkatkan pengambilan serat, okey, boleh bantu pertumbuhan bakteria baik dalam pencernaan kita. Okey, dalam badan kita ni ada bakteria. So, kita kena makan bakteria baik untuk bunuhlah bakteria yang jahat tu. Okay, bunuhlah segala kuman-kuman yang dalam tu. Okay. Mixed fiber ni dia bukan bakteria, kan salah faham pula. Kan? Mixed fiber ni dia bantu pertumbuhan bakteria dalam usus kita, dalam pencernaan kita. Boleh faham kat sini? Okay. So, satu hidangan maksudnya satu sudu dia baru 8 kalori. Dah lah dapat 5 gram serat. Kalori pun rendah, 8. So bayangkan kalau you ambil 6 sudu, baru 40 gram. Okay? 40 gram pula, baru 40 kalori. Asal tu boleh turun berat dengan cepat. Tanya coach-coach kat sini, macam mana yang boleh turun sampai 15 lah, 30 kilo lah. Datang buat apa kan? Okay, so untuk kita bermula nak sihat ni senang je. Okay? Mulakan dengan asas. Okay? Langkah 1, aloe vera. Sebab aloe vera ni sangat sesuai, macam saya share tadi, dia sangat sesuai untuk usus kita. Okay? Mixed fiber tadi boleh campur dalam aloe vera. Saya selalu juga buat macam tu kan. Campur dalam aloe vera. Kacau-kacau minum. Senang je. Settle saya punya cabaran pagi tak suka makan sayur tapi sembelit. Kan? Selfie lah apa semua tapi sembelit. Orang mana tahu kan? Tengok muka okey ceria je tapi sembelit. So siapa yang banyak sangat alami masalah macam tu, ambil je langkah 1 ni. Mulakan dengan nutrisi teras. Okey, langkah 2, tea mix. Okey? Tea mix ni dia memang bagi tenaga. Okey, dia ada 5 dia punya manfaat dia. Sebab tu satu hari saya ambil sampai 3 kali tea mix ni. Bila kita tahu baguslah daripada saya dulu minum Nescafe lah apa kan. Baik saya minum tea mix. Okay. 1, tinggi antioksidan. Okay, tinggi antioksidan ni maksudnya benda-benda yang tak baik dalam badan kita akan dikeluarkan. Dia menghalang daripada benda asing masuk dalam badan kita. Tea mix ni, okay? Antioksidan ni. B, bakar lemak. Okay, sebab tu boleh turun lemak badan kita. Okay, 1 gelas ni macam orang berlari 20 minit. Bayangkan kalau you ambil 3 gelas satu hari. Macam mana kan? Lagi power macam berlari 1 jam. Okay. C, cleansing. D, detox. Okay. Sebab tu kita banyak sangat buang air kecil, mudah buang air besar kan. Dan E, energy. Bagi kita tenaga. Minum tea mix terus rasa. Mata terus terbuka. Jadi macam spotlight mata kita. Okay. Dan last sekali bila kita dah mencuci usus kita, kita dah buang toksin daripada badan, kita perlukan, paling penting, perlukan makanan yang seimbang, yang betul, yang sihat. Okay? Dan mudah. Kita tak boleh, saya tahu cabaran rakyat Malaysia sekarang ni, kenapa rakyat Malaysia nombor 1, obesity. Tepukan, nombor 1, obesity kita. 1 daripada 2 orang rakyat Malaysia obes, gemuk. Okay? Dan sampai orang cakap Malaysia ni negara tergemuk. Okay. Punca daripada makanan. Kita ambil makanan yang tak seimbang. Okay. Kalau nak suruh sediakan makanan yang seimbang, tak ada masa. Mahal. Kalau pergi kat kedai pun tak tahu nak cari kat mana. Betul tak? Okay. Jadi sebab tu saya sangat berterima kasih pada sponsor saya, kakak saya memperkenalkan saya dengan nutrisi Herbalife. Sebab 1 gelas ni, okay, 1 gelas ni dah cukup dah. Karbo ada, protein ada, fiber ada dan paling penting sekali makro dan mikronutrien. Nampak? 16 vitamin masuk dalam badan saya 1 gelas ni. Sebab tu saya tak perlu dah sarapan yang lain. Okey? Minum je, sedut je yang ini. Sedut-sedut sihat, sedut-sedut boleh senyum, sedut-sedut slim. Apa nak susah? Kan? Okey. Ada lagi ke orang dalam ni? Okey. Thank you. Yang masih ada.
Okey, jom kita pergi ke sharing testimoni saya. Okey, ni saya dulu. Nampak ni? Berat 70 kilo. Tak mengaku pun gemuk. Sebab apa? Duk tengok orang lain lagi besar kan? Saya rasa saya okey lah. Kan? Lagipun duk faham. Alah dah beranak. Anak 4 orang kan? Memang standard lah badan macam ni. Baju pun ada kan? Sekarang kan baju kan semua besar-besar. Sampai 7XL pun ada. Kita punya baju. Jadi tak ada sangat masalah ke pakaian kan. Jadi saya tak ada lah ada impian nak turunkan berat badan. Tak ada. Okay. Cuma cabaran saya kenapa saya bermula dengan nutrisi saya sebab saya cepat penat. Okay. Dulu mengajar. Jadi cepat penat, letih, suka nak marah. Saya stres, saya tengok tu muka pun nak senyum pun susah. Senyum pun still lagi tak ceria. Okay? Sebab apa? Toksin banyak dalam badan. So kalau kat sini yang you all jumpa orang muka ketat je, susahnya nak senyum kan? Kebanyakannya toksin dalam badan tu tinggi. Okay, sebab tu macam mana kita nak ceriakan dia balik, ajak je dia ke kelab. Jom Kak, kita pergi kelab, okay, kita pergi cuba nutrisi, tukar sarapan je. Kalau tak boleh pagi, kita tukar waktu malam. Tak boleh malam, petang pun boleh. Daripada akak makan goreng pisang kan? Jom kita cuba ambil nutrisi. Okay? Macam itulah saya dulu, saya cuba. Saya bermula dengan cuba. Sebab saya kata selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Dan kita jangan sangat dengar cerita orang. Orang boleh cerita macam-macam dan selalunya orang suka cerita benda baik ke benda tak baik. Kalau kita dah dengar cerita orang, kita akan banyak sangat benda yang negatif, benda yang tak baik. Jadi why not kita cuba? Telefon coach, okay, coach boleh tak? Saya nak cuba je. Nak tengok jadi macam mana. Macam itulah dengan saya dulu, saya cuba. Cuba 2 hari. Wow, powernya sarapan ni. Rasa kenyang lah, happy kan. Tiba-tiba je rasa happy tau. Pelik lah makan nutrisi ni. Tiba-tiba je happy kan. So, Alhamdulillah, saya belajar dekat kelab. Saya betulkan pemakanan saya kan. Saya boleh turun 14 kilo tanpa saya sedar. Saya seronok sangat. Bukan sebab teruja turun berat badan, yang tu bonus. Saya seronok sebab saya dah tak sakit kaki. Okay, lutut saya, sendi saya dah tak berbunyi. Bayangkan dulu berbunyi-bunyi. Ada tak dekat sini you all tengok orang kalau jalan slow, kan? Tak larat, kaki heret-heret. Dia sebenarnya tak sihat tu. Okay? Saya dulu sendi berbunyi, sembelit, pernah sampai tahap 3 minggu tak boleh buang air besar. You bayangkan macam mana. Saya duk bergambar lah, selfie lah. Orang tak tahu saya sembelit. 3 minggu tak boleh buang air besar. Okay, sampai akhirnya kena cari ubat lah. Paksa. Nampak? Again, kita punya otak, kita duk faham tak apa, pergi jumpa doktor, cari ubat. Paksa. Okay, tak jadi secara natural. Lama-lama apa jadi? Kalau benda tu kali pertama tak apalah, bila lama-lama badan akan rosak. Tulis besar-besar kat situ, badan akan rosak. So itulah saya dulu. Okay, sangat seronok bila kita dapat balik kesihatan tu. Okay, ni siapa saya? Saya dulu seorang pengajar. Okay, saya ada buka tuition center dekat Ipoh. Memang kerja tuition ni taklah susah mana kan. Cuma kita stres dengan pelajar. Kan, kerenah pelajar kan. Jadi dah lah stres, saya orang yang tak happy. Lepas tu habis tuition pukul 11 baru pergi makan. So you bayangkan kehidupan saya bukannya 2-3 hari macam tu. 10 tahun. Saya bersama dengan tuition ni 10 tahun. Selama tu lah saya memang makan lewat malam. Agak-agak saya nak pergi order sayur ke lepas habis mengajar tu. Tak, saya dah lapar dah masa tu. Itulah time dinner saya kan. Makan dekat luar pukul 11. Kadang-kadang pukul 12. Balik tu terus tidur. Tabiat yang buruk macam tu, okay, lama-lama merosakkan, bagi kesan yang tak baik lah, rosakkan tubuh saya. Dan bila kita tak sihat, sekeliling kita akan rasa tempias dia. Nombor 1 suami, sebab dia paling terdekat dengan kita, kan? Yang kedua
ni. Sebab tu coach-coach kat sini, rakan-rakan kelab kat sini, kalau you all bantu orang lain, contoh je lah nak ajak pergi sarapan pagi kan, muka senyum dah kita ni kan, habis lawa dah senyum dekat dia, jemput dia kan, dia tak nak, ingat dia tak nak tu bukan sebab dia tak suka kita, okay? Toksin banyak lagi dalam badan. So orang yang toksin tinggi ni, dia sangat-sangat negatif, sangat-sangat sensitif. Macam mana? Okay? Bila kita dah ada ilmu ni, kita paksa diri bantu dia. Jangan jemu bantu dia. Macam mana kakak saya 10 kali ajak saya pergi kelab. Bayangkan 10 kali ajak saya pergi kelab. Saya berubah tak? Manusia ni dia berubah dua keadaan. Satu, dia terinspirasi. Mungkin terinspirasi tengok siapa-siapa. Okay? Yang kedua, dia terdesak. Jadi cuba check. You all semua kat dalam ni, recall balik. Bermula dengan nutrisi. Kan? Sebab apa? Inspirasi ke terdesak? Saya dulu terdesak. Terdesak sebab apa? Bila Allah uji saya dengan anak-anak. Kelemahan seorang ibu okay? Bila Allah nak bagi sesuatu benda yang baik dekat kita, bagi hadiah dekat kita, okay? You percaya bila Allah nak bagi satu hadiah, biasanya kita akan dapat cabaran. Jadi macam mana kita nak dapat hadiah yang Allah bagi tu? Atasi cabaran tu. Baru terfikir baru tersebut dalam hati, kalau aku sihat ni, banyak benda aku boleh buat. Rumah semua aku boleh kemas, aku boleh keluar dengan anak-anak, aku lebih boleh aktif dengan boleh aktif dengan anak-anak kan. Kalau aku sihat ni, sembahyang aku lebih khusyuk, tak adalah duduk solat atas kerusi macam saya dulu, kan? Jadi apa jadi? Syaitan tak suka. Jadi dia akan hasut kita, dia akan kacau kita, tak payah pergi lah. Tak payah dengar macam sangat cakap coach tu. Okay. Jadi macam itulah saya, sampailah satu hari Allah uji saya dengan anak. Semua anak saya ni 4 orang ni, memang tiap-tiap bulan memang kena pergi check in dekat klinik, hospital. Sebab apa? Saya duk faham. Saya pergi dekat kelab bila coach tu kata sebenarnya suplemen tu semua tak salah. Yang salah ialah apa yang awak makan, apa yang bagi dekat anak. Jadi saya check balik, betul lah saya banyak bagi makanan proses, fast food dekat anak kan. Okay, sebab tu lah anak saya selalu demam, tak sihat lah kan. Ada je. Duduk dalam rumah pun duduk tak sihat lagi kan. Nampak tak? Anak-anak sekarang dengan kita dulu, zaman kita dulu, cuba tengok. Main dekat luar lah apa yang tak ada apa pun. Tak pakai kasut, main hujan. Pernah main longkang tau. Tapi Alhamdulillah sihat kan. Tapi tak boleh anak sekarang. Okay? Sampai tiba-tiba satu hari anak saya yang kecil ni usia 2 tahun masa tu kalau gerak pun sikit-sikit, kan? So doktor decide nak potong. Itu jalan terakhir, kan? Saya kata, ya Allah, takkanlah anak saya yang kecil ni nak kena operation. Lepas tu bayangkan usus yang Allah cipta cantik-cantik tu kan.
dikeluarkan, lepas tu dipotong, lepas tu dimasukkan balik. Apa jadi dengan anak saya 5 tahun akan datang? Kan? Jadi benda ni saya duk fikir. So saya cakap pada doktor, okay, boleh tak bagi peluang saya, okay, saya nak cuba ikhtiar cara lain. So saya ikhtiar carilah tradisional apa benda. Nampak bila kita sakit, Allah uji dengan kesakitan, kita terdesak, kita dah tak peduli dah ke duit ringgit. Kita tak peduli dah jauh mana pun, orang cakap je kita akan pergi. Betul tak? Betul apa yang kita bagi dekat anak kita. Itu sebenarnya punca. Okay. Kalau kita duk cari ubat, cari suplemen lah apa benda, tapi punca ni duk tak tukar, duk sama juga. Sebab tu tak ada kesan apa. Jadi Alhamdulillah saya pun dah faham, oh nutrisi ni makanan yang baik. Kan? So saya bagilah dekat anak saya. Tinggalkan yang tak baik. Alhamdulillah sekarang dah makin sihat, aktif. Anak saya yang sulung tu, anak saya yang nombor 2 tu asma kronik pun dah okey. Bayangkan bukan asma biasa-biasa, asma kronik. Dah okey dah boleh bersukan apa semua dah sekarang ni. Alhamdulillah okay, dah tak pakai dah dia punya gas-gas tu. Okay, so biasa kan. Syukur Alhamdulillah Allah pilih kita untuk bawa misi nutrisi ni bantu orang lain. Bukan semua orang nak bawa dakwah kesihatan ni Sebab apa ni tengok ni yang jadi host coach-coach dalam ni bukannya dibayar. Sedangkan kalau kita nota yang disediakan ni, okay, kami kena bayar nota ni dan kami kena pergi ke aktiviti saya sekarang. Saya dah tak mengajar tuition dah. Okay, saya dah jadi full time coach. Okay, kami buka kelab waktu pagi. So ramailah rakan-rakan dekat luar rumah saya tu. Okay, dia orang tengah duduk sarapan dekat sana. So sometimes kita ada buat aktiviti lah. Saya suka. Dulu saya tak suka bersenam-bersenam. Jangan nak ajak bersenam. Saya kata daripada saya bersenam baik saya tidur. Okay, memang tak suka bersenam. Okay, so dulu seorang yang sibuk tak ada masa. Okay, suka nak marah anak. Jadi saya ambil peluang. Saya kata, ya Allah syukur Allah bagi saya berkenalan dengan nutrisi. Saya ada peluang nak betulkan balik hubungan saya dengan keluarga. Hubungan saya dengan pencipta. Bukan untuk mendiagnose ke, merawat, sembuh penyakit ke, tak ada. Kita nak sihat, kita mesti amalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat. InsyaAllah. So ada tak kat sini? Cerita saya ada tak kat sini yang nak share? Apa fiber? Kan? Ada tak pengalaman? Ini dia memang banyak cerita. InsyaAllah boleh. Ini topik yang sesuai dengan Assalam. Okey. Saya memang daripada dulu
Saya ada anak, saya fikir keturunan lah ni. Sebabnya anak saya yang sulung Alisha tu, dia pun masalah sembelit macam saya. Duduk lama-lama dalam tandas kan. Saya sejerit, kenapa? Dia kata, dan saya ingat lah umur saya daripada tadika kan, 5 tahun. Mak saya selalu sediakan ubat picit tu. Untuk nanti kalau saya sampailah saya sekolah rendah, saya sekolah menengah, benda tu bagi saya kebiasaan. Saya tak pelik sebab benda tu daripada kecil kan. Jadi saya tak pernah pun pelik kenapa orang lain senang nak membuang, saya susah nak membuang sebab daripada kecil kan. So masa tu saya guna je lah kalau saya rasa sembelit je, saya akan sampailah saya pandai pergi beli ubat tu sendiri kan. Sampai saya dah besar, saya sendiri pergi beli ubat air mencari sabun tu kan. Dan bayangkan sampai saya dah berkahwin pun saya kena sembelit lagi. Padahalnya hari-hari doktor senyum, kat gambar, kat Facebook senyum, tapi orang tak tahu pun saya tak membuang 4 hari. 4 ke 5 hari. Dan bila ada seorang insan yang jemput saya pergi kelab, saya tak sangka dengan satu jemputan tu boleh mengubah saya, boleh membuang yang besar hari-hari. Bayangkan selama 20, saya kenal dengan kelab ni umur saya waktu tu 26 tahun macam tu lah. 26 tahun kan. 4 tahun lepas, di umur usia 26 tahun saya mengidap masalah macam tu. Bayangkan lepas tu, saya pergi kelab Coach Ana waktu tu, saya bermula dengan sarapan pagi. Hari pertama saya sarapan pagi tu, esoknya tu, pertama saya rasa mudah nak bangun pagi. Waktu tu tak adalah lagi terus nak boleh membuang yang besar. Tapi Coach Ana kata, Coach Ana dengan Coach Wan suka ajar kan. Dia kata minum air banyak mana. Saya pun ikutlah dia. Kebetulan waktu tu saya terus ambil program. Terus belajar minum air masak macam mana. Tengah hari nak makan macam mana. Snacking nak makan macam mana. Fiber tu nak kena ambil banyak mana. Lepas tu saya tak sangka esoknya tu, saya boleh buang air besar. Saya memang ambil fiber ni tau. Kan, saya ambil fiber sebab bila kita belajar, kalau tak cukup serat kat kelab dia cakap kita akan payah nak buang air besar dan kita kalau fiber pun boleh menyebabkan kita cepat lapar tau kalau tak cukup fiber. Protein dengan fiber ni kalau contoh rasa lah dah makan lapar je kan, rupanya tak cukup. Tapi bila kita ambil lagi protein dengan fiber ni, dia memang membantulah sebab fiber ni macam sayur dengan buah kan. Saya seorang yang tak suka makan sayur dan saya diajar daripada kecil, mak saya kalau masak satu jenis lauk je. Style macam tu. Masak je lauk. Kalau ikan, ikan je. Kalau ayam, ayam je. Tu sayur memang tak beli. Memang tak beli sayur. Jadi, patutlah sembelit. Kan? Bila ada fiber belah ni, mudahkanlah sebab kita kan memang tak suka makan sayur. Kan? Jadi, dia lebih serat air dalam badan kita. Saya kan dulu gemuk. Bila dah gemuk tu, air susah nak serat dalam badan. Minum air bergeleng pun, kalau badan tak serat air, payah juga kan. Tapi saya tak sangka, bayangkan saya boleh jadi sampai, lagi-lagi tahu tak bila kita bersalin, ramai orang kena sembelit, sakit kan, dah lah sakit, kena jahit lagi. Lepas tu sembelit pula, nak buang yang besar pedihnya lah kan. Tapi Alhamdulillah, saya bersalin ke Muhammad kan. Saya dah memang dah tak ada masalah sembelit, jadi mudahlah. Maknanya tak takutlah bila dalam Cik Ana dalam pantang tu tak adalah masalah yang sembelit yang teruk. Kalau tahu nak pergi tanda paling takut. Dan bayangkan sampai pernah terjadi teruknya sembelit saya, tapi dia kan bila benda tu macam kita macam terang sekarang lah, bila kita tengok orang sebelah kita lagi gemuk, kita rasa kita tak gemuk pun sebab ada orang lagi besar daripada kita kan. Macam saya rasa benda tu biasa sembelit tu. Sampai bayangkan suami saya dalam toilet. Suami saya pergi ubat habis. Dia macam menyusahkan jugalah kadang-kadang tu kan. Bila ubat yang picit tu habis, dia pergi beli kat farmasi. Dan sampailah farmasi dekat rumah. Saya dalam tandas lagi. Bayangkan teruk. Suami saya tahulah saya teruk sembelit macam mana. Dia pergi beli ubat tu, saya tunggu dalam tandas sampai dia balik, dia bagi ubat tu, baru boleh saya membuang. Kalau saya kena sakit perut, saya suka sangat tahu dulu. Sebab saya paling nak buang besar. Nama ubat tu kan? Enima kan? So Aini dulu berat berapa ni?
Dulu berat saya 93 kilo. Saya Wow. ikut program, saya turun 15 kg. Saya pernah buat gaya tak makan nasi tau. Jangan ikut macam tu. Ikutlah program kos masing-masing. Betul-betul. Okey. Nampak sharing daripada Coach Aini. Okey, luar Nak kongsi biasa. satu lagi, jangan takut kalau mengandung nak ambil Herbalife. Setengah orang ada juga yang takut kan. Saya kena Herbalife sebelum mengandung, sampai mengandung. Jadi saya memang ambil lah Eloteship tu. Orang cakap teh tu macam takut juga nak minum untuk kandungan kan. Tapi disebabkan mungkin saya ambil daripada sebelum mengandung, saya memang makan 1, 2, 3 tu memang tak tinggal daripada sebelum mengandung, dalam mengandung sampai dalam pantang. Orang cakap tak boleh minum air banyak kan. Mak saya gitu ke dulu, tapi bila saya dalam pantang saya minum je 1, 2, 3 tu macam biasa. Pergi je toilet, orang cakap kembang lah apalah kan. Tapi alhamdulillah je luka okey je kan. Kita jaga lah elok luka kita kan, lap kering-kering. Elok je lah, alhamdulillah luka pun cepat elok. Energi pun luar biasa dalam pantang kan. Sebab kita kena jaga kan. Siapa yang ada kawan-kawan mengandung ke ataupun siapa nak mengandung lagi ke kan, kena try ni. Ambil nutrisi. Luar biasa kan. Kan Muhammad kan? Okay, terima kasih. Okey, tahniah Coach Aini. Ambil nutrisi kan. Okey. So, nampak cerita pada Coach Aini macam mana dia bermula kan? Senang je. Dah 96 kilo pun tak rasa gemuk lagi. Tak tahulah kalau tunggu sampai 200 kilo agaknya kot. Okay. So, okay, kita tengok apa promosi kita ada. Ni yang saya suka ni. Ada promosi masuk kelab. Okay. Esok kita akan bersama dengan host yang luar biasa. Okay. Daripada Jengka. Nak dengar cerita dia, jemput tetamu masuk kelab esok. Rugi tau tak masuk. Saya suka sangat cerita Ustaz Soleh ni. Okay, jom kita jumpa Ustaz Soleh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Okey, jangan lupa hari esok di waktu yang sama bersama saya dengan topik lemak baik lawan lemak jahat. Masya Allah. Ada juga lemak baik lemak jahat ada, lemak baik ada. Jadi nantikan esok bersama saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama Ustaz Soleh. Ada lemak baik, ada lemak jahat tau. Jangan takut, bukan semua lemak tu jahat. Okey. Okey, dan satu lagi. Ni yang paling best, okey. Kita sebulan sekali. Sekali saja kita ada satu event, STS, kat mana saya semua coach kat dalam ni semua pergi. Sebab apa? Kat sini lah kita nampak peluang yang lagi besar, kita dengar sharing testimoni yang lagi luar biasa. So hari Sabtu nanti kita ada satu event di Kuantan City pukul 8 pagi dekat Hotel Sri Manja Kuantan. Dengarlah sendiri cerita Executive President Team kita Nur Suhana, orang panggil Mok Su kan. Saya suka sangat sharing daripada Mok Su ni Sebab apa? Cerita dia suri rumah. Suri rumah yang biasa-biasa, macam mana dia boleh berubah jadi sangat luar biasa. 360 darjah perubahan dia. Tak perlu percaya apa saya cakap, pergi je tengok sendiri. Dapatkan tiket daripada coach anda. Tak pergi, tak tahu. Tu je so saya nak jemput lagi sekali Ustaz Kacak kita, Ustaz Soleh, untuk bacakan doa. Masya Allah, tabarakallah. Okey, jom kita sama-sama tangguhkan dulu pertemuan kita di dalam Kelab Kecoh Sihat online ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, jumpa hari esok di waktu yang sama. Jangan lupa ajak kenalan anda, itu yang penting. Okey, terima kasih.